Allah Ta'ala ini sentiasa sahaja ada kurnia-kurnianya. Dan manusia ini, makhluk ini sentiasa menerima kurnia Allah. Tinggal lagi perbezaannya, ada yang boleh banyak, ada yang boleh sikit. Ada yang lumayan, ada yang bobo boleh makan. Ada yang mewah, ada yang sempit, dan bermacam-macam keadaan. Tapi setiap makhluk itu pasti menerima kurnia Allah. Paling tidak dari segi kewujudan dirinya dan kelangsungan hidupnya. Tak ada nikmat-nikmat lain, hak adanya dia ada, tak mati lagi. Itu pun sudah mendapat pemberian Allah. Hak lain serba tak ada. Ada itunya, panjang umur. Panjang umur, tak mati lagi. Itu juga dikira menerima pemberian kurnia Allah. Jadi manusia dalam menerima pemberian Allah ini bermacam-macam keadaan. Sekarang Syekh Ibn Atta ingin menjelaskan kita suatu kekunci yang dikira sebagai asbab yang batin, sebab yang tersembunyi, yang mendatangkan kurnia Allah, yakni yang mengundang pemberian Allah. Salah satu sebabnya, Allah Ta'ala mengurniakan pemberiannya dalam beberapa perkara ada kaitan dengan sebab musabab. Kadang-kadang diberikan tanpa sebab, dan sebahagiannya diberikan dengan sebab-sebab tertentu. Jadi sekarang ni Syekh Ibn Atta nak menjelaskan kepada kita tentang pemberian Allah Ta'ala kepada hambanya berkait dengan sebab-sebab tertentu. Maka antara sebab yang menyegerakan, antara sebab yang mendatangkan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang disebut sebagai az-zillatu wal iftikar. Az-zillah wal iftikar. Dua perkataan. Yang pertama itu, az-zillah itu merasa hina diri, merasa diri ini tak ada apa-apa kemuliaan, semata-mata pemberian yang diberikan Allah, tak ada apa-apa yang patut dibanggakan, kerana menyedari bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa. Semua dianugerahi, semua dikurnia. Dia ada kefahaman itu dan kesedaran itu. Sekarang setiap manusia memang seperti itu. Semua orang macam tu. Tinggal lagi hok makna tu banyak. Makna ni minta maaf bahasa orang Terengganu, makna ni dah. Dia tak mari, tak sedar bahawa tu dia tak ingat. Dia tak ingat. Tapi kenyataannya macam tu. Dia tak mari. Kerana ghaflah. Sama ada kerana kejahilan, tak mengaji, tak belajar, atau belajar tapi kerah bedah. Belajar tak belajar, hati tu kerah bedah. Dia tak mari sekarang. Ilmunya banyak, menggunung, tapi tak mari. Tak mari ke sedang. Jadi sudah terlepas hijab kejahilan, tapi ada hijab kelalaian, ghaflah, lupa hatinya. Ni penyakit-penyakit. Jadi itulah antara sebab-sebab yang menjadikan hati manusia tidak menyedari hakikat yang membawa dia rasa zillah, rasa hina diri. Jadi yang merasai hina diri itulah sebenarnya hati yang arif. Nak tunggu jadi arif ni tak semestinya jadi Tok Hakim. Nak tunggu jadi arif ni tak semestinya khatam kitab itu kitab ini. Tapi menyedari aspek-aspek ini sudah dikira arif dalam dunia tasawuf. Sudah dikira arif. Satu sudut kearifan lah. Sudah diperolehi sebahagian dari makna kearifan dalam dunia tasawuf lah. Yang kedua, al-iftikar, yakni kesedaran hati terhadap keadaan diri ini yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tadi sedar hati bahawa kita ni tak ada milik apa-apa, sehingga rasa hina diri kita ini. Yang kedua, sedar hati kita ni bergantung sepenuhnya kepada Allah. Setiap orang seperti itu. Semua orang memang begitulah keadaannya. Tinggal lagi tadilah maknanya itulah yang menyebabkan kadang dia terlupa orang ini. Jadi dia lupa hakikat bahawa dia bergantung. Mungkin disebabkan kerana sentiasa dilimpahi nikmat oleh Allah,
dan berpanjangan nikmat itu, itulah yang menjadikan banyak orang terlupa hakikat ini. Sentiasa boleh, duit tidak kurang, kesihatan yang berpanjangan tak pernah sakit, kesenangan yang berpanjangan tidak pernah apa-apa, keamanan yang berpanjangan tidak pernah rasa bimbang dan takut. Semua keadaan ini menjadikan dia rasa macam hak dia dah. Lama dah lalu. Ni yang panggil makna tadi tu. Berpanjangan. Tapi hakikat sebenarnya tidak seperti itu. Tapi bagi orang yang sedar hakikat yang sebenar tadi itu, hakikat sebenarnya apa? Berhajat bergantung kepada Allah sepenuhnya. Jadi kata Syekh bin Atta, kesedaran inilah antara sebab yang mengundang kurnia Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang dianugerahkan Allah dua kearifan ini, rasa hina diri, sekalipun dia seorang yang dimuliakan orang, sekalipun dia ini orang yang berjawatan tinggi dan dipandang disanjung, tapi dia tetap merasai ini. Mendapat kemuliaan, sanjungan orang tidaklah bererti berlawan dengan sifat ini. Boleh saja berlaku orang yang sangat dimuliakan, orang yang berkedudukan disanjung tinggi, tapi hatinya zillah, penuh dengan rasa hina diri. Tidak berlawanan, boleh berlaku. Tapi boleh berlaku sebaliknya. Orangnya tu tak ada orang kenal pun, nyeplekeh dah orang, hatinya tu macam raja je berasa. Boleh juga berlaku macam tu. Orangnya dihinakan orang, dihinakan sini, tapi sombong diri itu bukan main sekarang. Macam Raja England berasa. Lebih daripada tu dia berasa. Jadi boleh berlaku. Nak beritahunya, dua keadaan ini dua keadaan yang berbeza. Zahir disanjung orang tidak bererti hati tidak memiliki zillah. Tapi zahir dihina orang belum tentu dia bersifat zillah, belum tentu. Jadi dua ini dua keadaan yang berbeza. Satunya ehwal zahir, yang kedua ehwal batin. Ehwal batin inilah yang dikendaki. Jadi bila hati mendapat zillah, tak kiralah zahirnya, sama ada termasuk orang-orang kenamaan, orang dimuliakan, atau secara rianya memang dia orang-orang yang rendah martabat atau kedudukan dalam masyarakat, tak kira. Yang penting hatinya zillah, menyedari hakikat kehinaan dirinya itu. Jadi tak kisah zahirnya macam mana, mulia ke, berpangkat ke, tidak berpangkat ke, tidak menjadi halangan. Adapun iftikar pun serupa, merasa berhajat, sama ada dia ni orang kaya ke atau tidak kaya ke, tapi hatinya ada kesedaran itu. Jadi tidak semestinya orang yang memiliki kekayaan yang melampaui ruah dan tidak ada sifat iftikar, tidak semestinya. Boleh saja berlaku orang yang kaya raya, melampaui ruah, senang, memiliki pemilikan yang sebanyak-banyaknya, tapi hatinya penuh iftikar, merasai hakikat ini. Tapi boleh berlaku terbalik. Boleh berlaku terbalik. Hidupnya itu susah melarat, darat cetong, melarat hidup, tapi hatinya rasa serba-serbi hak dia belaka. Zahir dia, hakikatnya susah sekali dia tu, tapi perasaan dia tu berasa hak dia belaka. Hak mana-mana hak ada dengan dia tu, dia rasa hak dia belaka. Jadi boleh berlaku. Nak beritahunya bahawa keadaan zahir itu tidak semestinya mencerminkan yang batin, dan keadaan yang batin seperti itu tidak semestinya menghendaki keadaan zahir seperti itu. Miskin hatinya, tapi boleh jadi kaya zahirnya. Dan boleh juga berlaku miskin hatinya secara kebetulan, miskin juga kehidupannya. Boleh berlaku. Boleh berlaku kedua-duanya. Jadi kata Syekh bin Atta, salah satu sebab yang mendatangkan kurnia Allah apabila manusia mencapai hakikat ini, jiwanya itu mencapai kearifan ini, merasa zillah wal iftikar, merasa hina diri, merasa berhajat kepada Allah. Orang-orang seperti inilah yang akan dikurniakan Allah dengan bermacam-macam kurniaan. Orang-orang seperti inilah yang akan diangkat darjat kemuliaannya. Ada hadis Nabi yang sangat baik untuk menjadi renungan kita.
Bagaimana Allah Ta'ala memuliakan seseorang? Antaranya kerana tawaduknya, kerana sifat rendah hatinya. Man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Wa kana fi a'yunin nasi kabir, wa kana fi nafsihi saghir, wa fi a'yunin nasi kabir. Sesiapa yang benar-benar mencapai hakikat tawaduk. Tawaduk ni samalah, itu bahasa hadis. Bahasa tasawuf inilah az-zillah wal iftikar. Inilah hakikat tawaduknya. Sesiapa yang benar-benar mencapai hakikat tawaduk, rafa'ahu Allah. Allah akan mengangkat darjatnya. Wa huwa fi nafsihi saghir. Dia pada pandangan dirinya sendiri dia sangat kerdil, sangat kecil. Tak ada apa-apa aku ni. Kerana dia sedar tadilah, tak ada apa-apa aku ni. Semata-mata kurnia pemberian Allah. Makrifat itu, kearifan itu, dia teguh dalam hati dia. Jernih molek, jeliga molek dalam hati. Wa fi ayunin nasi kabir. Tetapi pada pandangan orang, dipandang dengan penuh kemuliaan. Dipandang dengan penuh kemuliaan. Tapi sesiapa yang terbalik, waman takabbara, orang yang sombong jiwanya, takabur hatinya, takabur sikapnya, wada'ahu Allah, dia akan dijatuhkan Allah, direndahkan kedudukannya oleh Allah. Bagaimana? Wa huwa fi nafsihi kabir, wa fi ayunin nasi saghir. Dia pada pandangan dia sendiri ni, Masya Allah, rasa bapak rasa. Pada pandangan dia sendiri berasa itu, berasa ini dalam perasaan dia. Tapi pada pandangan orang tak jeli, tak tengok pun dia. Wa fi ayunin nasi saghir. Orang tak pandang pun dia. Tapi perasaan dia tu bukan main. Oh, lagak dia bukan main. Tapi orang tak elok. Orang jebeh je tengok dia. Kadang-kadang berlaku seperti ini. Jadi Syekh Natak nak beritahu salah satu sebab manusia itu memperolehi limpah kurnia Allah kerana mencapai hakikat az-zillatu wal iftikar. Merasa hina diri, menyedari hakikat diri, merasa hina diri dan merasa berhajat hati kepada Allah, bergantung hati kepada Allah sepenuhnya. Alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini mengenai yang pertama itu dirujuk kepada dalil firman Allah, amman yujibul mutarra idza da'ah. Siapakah yang dapat memperkenankan, yakni menyahut doa orang yang terpaksa bila berdoa, yakni minta padanya, minta kepada Allah. Yakni dengan erti siapa lagi selain daripada Allah. Allah lah, dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, Allah lah yang memperkenankan doa seseorang yang berdoa kepadanya, yang berada dalam keadaan ittirar, yang berada dalam keadaan merasa sangat berhajat, bergantung kepada Allah, maka diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai sifat zillah, merasa hina diri, wal iftikar, merasa miskin diri, berhajat bergantung kepada Allah, yang menjadi sebab mendapat kurnia Allah, dirujuk oleh ulama-ulama tasawuf kepada beberapa ayat. Antaranya sebagai sambungan syarah yang dulu, yaitu firman Allah Ta'ala, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Ayat ini ayat 123 surah Al-Imran. Artinya, sungguh Allah telah membantu kamu, memenangkan kamu dalam perang Badar ketika kamu dalam keadaan hina dan rendah diri, yakni tidak berdaya. Jadi Allah Ta'ala telah mengurniakan kemenangan kepada orang Islam dalam keadaan mereka itu azillah. Azillah itu daripada zullah tadi, merasa hina diri, merasa kurang, senjata pun tak cukup, kita pun lemah, kekuatan pun tak ada dan sebagainya. Kita rasa rendah diri. Dan bila manusia ahli tauhid ini merasa rendah diri, hatinya terus berpaut kepada Allah, maka itulah Allah Ta'ala telah mengurniakan kemenangan dalam perang Badar. Jumlah kecil
persenjataan kurang, musuh berganda, kelengkapan perang itu lebih kuat, lebih canggih, jumlah yang lebih ramai, tapi kemenangan diberi kepada orang Islam. Maka antara yang dilihat oleh ulama tasawuf sebagai salah satu daripada rahsia kemenangan itu adalah azillah. Orang yang merasa diri tak ada apa-apa, semata-mata bergantung kepada pertolongan Allah. Maka di sinilah dijadikan dalil sebagai sebab kedatangan pertolongan. Jadi agak berbeza dengan beberapa peperangan yang lain. Ini sebagai bandingan. Bandingan ni sebagai iktibar. Keadaan yang berbeza berlaku pada perang-perang yang lain. Maka antara perang-perang yang berlaku dalam sejarah Islam, ini untuk iktibar kita. Kita jangan duduk tunjuk korang tu, tunjuk korang ni lah, tunjuk tamu ke kita sudahlah. Mudah-mudahan kita tidak terkena seperti ini. Apa intibarnya? Antara perang yang dekat dari segi masanya selepas perang Badar ini, perang Uhud. Dan kita sedia tahu bahawa perang Uhud ini orang Islam sudah ada negara, sudah ada negerinya, Madinah, dan tidak kurang berbanding musuh. Tapi kalau kat mana rahsia kekalahan? Hak tadi rahsia kemenangan. Rahsia kekalahan kat mana? Kalau dalam perang Uhud, antara sebabnya kerana tamuk. Kerana tamuk. Punca besarnya kerana tamuk. Nabi pesan, sebab orang Islam berada di Bukit Uhud, musuh datang dari bawah. Perang zaman dulu atas ni sedap. Zaman lain ni atas ni tak tentu sedap lagi. Zaman lain ni. Zaman dulu atas ni sedap. Ni strategi perang zaman lama, zaman dulu. Jadi Nabi pesan, apa-apa hal pun jangan turun. Menang ke tak menang ke jangan turun. Duduk sini. Tapi bila tentera-tentera musuh tu kalah dan mereka lagi meninggalkan harta-harta bawah ni, hak atas ni tengok tak sedap tengok. Hanya mari tak setarang. Dia tengok ni, kakak tinggal banyak bawah ni, bermacam-macam perkara ni. Tengok dengan keinginan yang penuh. Pesan Nabi dilupakan. Kerana mereka anggap rasa menang dah kita ni. Kita sudah menang. Musuh lagi dah, mau lagi dah. Tapi rupa-rupanya menang perang seketika, kalah nafsu. Kalah nafsu. Tu ahli tasawuf kata, kami balik riwayat yang selalu disebut oleh ulama ahli tasawuf, kami balik dari perang besar, perang kecil kepada perang besar. Perang besar ni jihadun nafsi. Inilah antara bendanya. Perang fizikal sudah menang, musuh tu mau lagi dah. Tapi nafsu kalah lagi. Pesan Nabi diabaikan. Turun belaka. Bila turun tu, parlimen musuh ni lipat balik. Kawan ni senang hati raya dah. Raya dah. Kawan ni lipat balik. Habis Hamzah meninggal. Hamzah mati. Tokoh-tokoh besar pejuang Islam mati syahid. Tamu? Dalam perang Hunain, intibar juga. Perang Hunain lain sikit. Hak tadi tamu, hak ni sombong. Sombong. Ketika perang Hunain, keadaan berbeza dengan perang Badar. Kalau perang Badar, orang Islam tenteranya itu lemah, kurang jumlah, musuh berganda. Perang Hunain terbalik. Orang Islam kuat, jumlahnya besar berganda. Fizikalnya, dengan persenjataannya. Musuh, kalau dalam perang yang lain itu, perang Hunain ini, orang Islam menyerang. Musuh berbenteng di benteng-benteng mereka itu, dan jumlahnya agak kecil. Islam berganda-ganda. Dari segi fizikalnya nampak menang jumlahnya, menang itu.
tapi kalah nafsunya. Kalah bahagian nafsunya. Kenapa? Merasa sombong diri. Kita kali ni tak ada apa-apa dah. Tengok ramai kan ni, bukan orang ramai, besar dah ni. Takut apa lagi, memang apa lagi. Rupanya itulah yang mencelakakan. Itulah yang mencelakakan. Dalam Al-Quran disebut dengan jelas, wa yauma Hunain. Ingatilah, renungi. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum. Disebut dengan jelas. Iz a'jabatkum kasratukum. Ketika jumlahmu yang ramai itu mentakjubkan dirimu. Ini bagi nyakit takjub, sombong. Kita kepok kepala seseorang reboh gitu lagi. Tengok ramai ni. Sedar. Main buat gitu reboh berdamping lagi. Masa tu sedar. Tapi rupanya kalah nafsu. Iza ajabatkum kasratukum. Jumlahmu yang ramai itu telah mentakjubkan dirimu. Falan tughniya ankum syai'a. Sedangkan jumlahmu itu hakikatnya sedikit pun tidak memberi makna kepada dirimu. Sedikit pun. Lalu apa natijahnya? Daqat alaihimul ardu bima rahubat. Orang Islam bila keadaan berlaku perang dirempuh oleh musuh, ditimbul perasaan kebimbangan dan ketakutan sehingga tak ada tempat nak lari berasa. Tak ada tempat nak lagi. Daqat alaihim bumi yang luas tu rasa sepik. Kucalanan habis. Tapi Allah Ta'ala memberikan rahmat, mendatangkan juga kemenangan di hujungnya itu dengan ada sekelompok kecil yang masih istiqamah. Tu bertahan. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Allah Ta'ala menurunkan sakinah, ketenteraman, iman, tauhid, yakin kepada rasulnya dan orang beriman. Menurut tafsir, jumlah mereka itu sekitar 100 orang aja hak tinggal ni, hak bertahan. Hak lain cak rapok. 100 orang. Sekitar itu saja yang mengembalikan kemenangan itu. Yang istiqamah iman dan tauhidnya. Yang bertahan. Jadi intibat ini. Jadi balik kepada kalam hikmah ini, alim ulama dalam menyatakan sebab datangnya pertolongan Allah ni kerana ada sifatnya azillah, sedar diri, rasa kurang diri, rasa hina diri, rasa lemah diri, lalu bergantung sepenuh kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini dilihat sebagai sebab mendapat kurnia pemberian Allah. Kemudian dalil lain yang dipakai oleh ulama tasawuf yang ini secara isyarat. Kerana ayat ini asalnya adalah menjelaskan tentang pembahagian harta zakat, tetapi telah difahami secara isyarat oleh ulama-ulama tasawuf, menunjukkan isyarat-isyarat kesufian yang sangat dalam, yang tidaklah sangat dalam, tapi isyarat-isyarat kesufian yang sangat bermakna. Firman Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara. Ayat ni ayat 60 surah Al-Bara'ah. Artinya, sesungguhnya sedekah pemberian itu hanya untuk orang yang benar-benar fakir miskin. Ayat ini tentang asnaf, kelompok-kelompok yang berhak terima harta zakat. Asal ayat ini. Maka di antara mereka itu adalah golongan fuqara, golongan orang miskin, fakir. Fakir ni lebih berat dari miskin. Miskin boleh tahan lagi. Miskin ni orang yang tidak mampu memenuhi keperluan harian dia. Dia perlukan 100 riyal tapi hanya mampu memperolehi 60-70 riyal aja. Sekalipun 60-70 riyal tu mahal dah, tapi dia perlu 100 atas keperluan dia, maka tetap dikira sebagai miskin. Jangan kira 60 tu, dia kira banyak mana dia perlu. Kita nak hukum miskin ni. Sebab tu ni ada orang panggil miskin bandar. Panggil miskin bandar. Kalau dulu kita dengar ayam bandar je, ayam kapal ayam bandar, ni miskin bandar pun ada juga. Bukan saja ayam bandar, miskin bandar ada. Ni macam-macam pasang. Kalau fakir ni berat lagi. Dia memerlukan 100 hanya mampu dipenuhi 30-40 riyal aja. Lebih dari separuh.
Dia tak mampu memenuhi keperluan hidup dia. Fakir ni lebih berat. Jadi ayat ini tentang asnaf, kelompok-kelompok yang berhak untuk terima harta zakat. Maka yang mendahului mereka ini yang disebut dalam sebutan ayat Al-Quran ini al-fuqara, orang-orang yang miskin. Mereka inilah yang paling berhak antara kelompok yang berhak untuk mendapat harta zakat. Tapi telah difahami oleh ulama-ulama ahli tasawuf bahawa ayat syariat ini di sebaliknya ada isyarat sufi. Ada isyarat sufi. Antara ciri-ciri khas kepada ilmu tasawuf ini, dia ada isyarat-isyarat sufi ini. Yang ilmu ini tak ada dalam ilmu-ilmu lain. Dan ulama-ulama telah menerima konsep isyarat sufi ini, ataupun disebut sebagai tafsir isyari. Ulama-ulama tafsir menamakan sebagai tafsir. Sebenarnya ahli tasawuf sendiri tak sebut itu sebagai tafsir. Cuma ulama-ulama bidang tafsir ini, bila mereka melihat huraian ahli tasawuf yang bersifat macam ini, mereka meletakkan satu bahagian di antara tafsir, mereka namakan sebagai at-tafsir bil isyarah ataupun at-tafsir al-isyari. Mereka menganggap sebagai tafsir. Tapi nak beritahunya, ahli tasawuf sendiri yang pakar kaedah-kaedah ini, mereka tidak menganggapnya sebagai tafsir. Mereka anggap sebagai petunjuk. Kalau orang yang tahu bahasa Arab, dia belajar kitab-kitab Arab, dibuka kitab Al-Luma fit Tasawuf. Al-Imam At-Tusi dia tak guna istilah tafsir, dia guna istilah mustanbatat. Al-mustanbatat as-sahihah dipanggil istilah dia. Nak kabarnya kefahaman halus tapi betul kefahaman tu. Nak kabar tu saja je sebut ni, beroya sikit malam ni. Saya mukadimahkan itu sebab ada setengah orang yang menganggap ini sebagai satu benda yang tak boleh nak pakai. Mana ada tafsir isyarat ni. Itu mukadimah dulu sikit. Baik. Apa isyarat sufinya di sebelah ayat ini? Kalau dari segi syariatnya, ayat ini menjelaskan kelompok yang berhak untuk menerima pemberian, menerima harta zakat orang miskin. Maka isyarat sufinya menunjukkan bahawa orang yang berhak untuk mendapat kurnia dan pemberian Allah ialah golongan yang fakir miskin hatinya. Bukan kehidupannya, tapi hati perasaannya. Itulah golongan yang berhak atau kelompok berhak untuk mendapat kurnia Allah Subhanahu wa taala.